Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersambung lagi pelajaran kita dalam subjek akidah, dan insya-Allah kali ini kita akan membincangkan tentang sifat wahdaniyah, subtopik kesan beriman dengan sifat wahdaniyah, dan juga akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyah. Boleh buka di muka surat 39. Tengok kesan beriman dengan sifat wahdaniyah. Taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh dan kukuh iman, suka membuat amalan kebaikan, tidak sesekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, iman akan bertambah, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, sentiasa berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok, taat akan perintah Allah bermaksud patuh ataupun kita ikut cakap Allah. Bertakwa kepada Allah pula, mana-mana kita ingat kepada Allah. Teguh dan kukuh iman, suka membuat amalan kebaikan, tidak sesekali menyekutukan Allah bermaksud kita tidak menduakan Allah, dengan bermaksud kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Iman akan bertambah, takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir sentiasa berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesemua ini adalah kesan beriman dengan sifat wahdaniyah, dan saya terangkan yang mana mungkin murid tidak berapa faham, insya-Allah. Baik, kita pergi ke muka surat 40. Lihat, akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyah. Ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, tiada keberkatan dalam hidup. Hidup menjadi tidak tenteram, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dipandang hina di dunia dan di akhirat, mudah hilang pedoman dalam kehidupan. Ini adalah antara akibat jika kita tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Apa makna ingkar perintah Allah? Bermakna kita tidak patuh dengan arahan Allah, dengan perintah Allah. Kita langgar perintah Allah. Bukan kita lah, mungkin orang lain minta kita dijauhkan. Wal'iyadzubillah, insyaAllah. Jauh daripada kerahmatan Allah. Bila kata jauh daripada kerahmatan Allah ni, kita ni jauh daripada belas kasihan daripada Allah. Tiada keberkatan dalam hidup. Jadi apa yang kita buat tak berkat. Bila kata apa makna tak berkat ni, kita kerja dapat duit, Allah tak redha. Lepas tu bila kita ada rezeki dapat, kita rasa tak cukup. Seperti itu, hilang keberkatan. Kalau kata berkat ni yang dikatakan, kita kadang tu ada sikit, kita rasa cukup, bahkan kita rasa lebih daripada cukup. Itulah yang dikatakan keberkatan. Okey, tengok lagi. Hidup menjadi tidak tenteram. Hidup ni rasa tak seronok, menyekutukan Allah. Bila kita tak beriman dengan sifat wahdaniyah ni, kita akan mudah nak tergelincir untuk kita menyekutukan Allah, untuk kita menduakan Allah. Suka melanggar larangan Allah. Yang tu murid-murid tahu. Dipandang hina di dunia dan akhirat, mudah hilang pedoman dalam hidup. Okay, baik. Jadi di situ antara 8 ni, antara akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniyah. Baik, kita lihat di muka surat 41. Baik, insya-Allah saya akan cuba baca dan murid-murid cuba hayati. Wahdaniyah, Maha Esa, Tunggal. Umat Islam wajib beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Esa atau Tunggal.
Allah Subhanahu wa taala tidak berketurunan. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti kejadian makhluk yang berbilang-bilang dan berpasangan seperti suami isteri dan sepasang burung merpati. Pasangan itu akan berkembang dan membiak menjadi keluarga. Kita wajib yakin dan beriman dengan sifat wahdaniyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mencipta kita dan seluruh isi alam ini. Jadi dia kata di sini, kita orang Islam wajib beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata wahdaniyah ni maknanya esa ataupun satu ataupun lebih tepat tunggal. Jadi Allah ni tidak berketurunan. Kalau kata mengaji kitab Miftahul Murid, dia kata esa ataupun peesa. Selalunya. Okey. Kewujudan Allah ni sama sekali dia kata orang kata apa, tak berbilang-bilang. Tak macam kita ada pasangan suami isteri. Jadi Allah tak berkembang biak macam kita. Allah cuma satu, tunggal. Allah tiada keluarga. Tak macam kita. Jadi kita ni wajib yakin dengan sifat wahdaniyah, yang mana sifat wahdaniyah ni adalah sifat Allah. Jadi hanya Allah sahaja yang mencipta seluruh alam dan isi ini. Baik. Jadi cukup sekadar itu. Jaga diri dan duduk di rumah. InsyaAllah kita sama-sama membantu menghentikan wabak coronavirus. Dan jika tiada keperluan, duduk di rumah. Jangan keluar rumah. Penting untuk kita terus kekalkan SOP yang ditetapkan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.